A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung dengar pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab kalimah thayyibah, iaitu dalam bab beriman kepada perkara yang gaib. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an meriwayatkan bahawa pada satu ketika orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, beritahulah kepada kami nasab keturunan Tuhanmu." Justru Allah SWT menurunkan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang esa, dialah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada satu pun yang setara dengannya. Masya Allah. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah SWT berfirman, "Anak Adam telah mendustakan daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan demikian, dan dia telah mencela aku, dan tidak sepatutnya dia melakukan demikian. Adapun pendustaannya terhadapku, bahawa dia berkata, aku, yakni Allah SWT tidak mampu menghidupkannya kembali setelah aku berkuasa menciptakannya pada kali pertama. Adapun celaannya terhadapku, bahawa dia berkata, Allah mempunyai anak, sedangkan aku tidak berhajat kepada sesiapa. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganku." Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang ramai akan selalu bertanya antara satu sama lain, iaitu tentang zat Allah SWT, sehingga ada yang mengatakan Allah SWT telah menciptakan seluruh makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan Allah SWT? Apabila orang ramai berkata demikian, maka hendaklah kamu ucapkan kalimat ini: Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Allah SWT Maha Esa, Allah SWT tidak berhajat kepada sesiapa, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Masya Allah. Kemudian hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, dan mohonlah perlindungan dengan Allah SWT daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hadis riwayat Abu Daud Mishkat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW memberitahu satu hadis kursi bahawa Allah SWT berfirman, "Anak Adam ingin menyakiti aku, dia menyumpah masa, sedangkan masa tiada apa-apa. Hakikatnya, akulah segala-galanya. Di tanganku lah segala urusan, yakni berkaitan masa. Aku membalikkan siang dan malam, yakni sebagaimana yang aku hendaki." Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Tiada siapa pun yang bersabar lebih daripada Allah SWT setelah mendengar sesuatu perkara yang menyakiti." Masya Allah. Para musyrikin mendakwa bahawa Allah SWT mempunyai anak. Masih lagi Allah SWT memberi afiat dan rezeki kepada mereka. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tatkala Allah SWT mencipta segala makhluk, dia telah menulis pada Lauh Mahfuz, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Tulisan ini ada di sisi Allah SWT di Arash. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Allah.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang mukmin benar-benar mengetahui azab yang ada di sisi Allah SWT, ya ini bagi orang yang berdosa, sudah pasti seorang pun tidak akan mengharapkan syurganya. Masya Allah. Dan sekiranya orang kafir benar-benar mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah SWT, sudah pasti seorang pun tidak akan berputus asa dari segala daripada syurganya. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai 100 rahmat. Dia menurunkan satu daripada rahmat-rahmat itu untuk jin, manusia, binatang-binatang dan serangga. Kerana satu rahmat itulah mereka semua berlemah lembut dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dan kerana satu rahmat itu jugalah binatang buas mengasihi anaknya. Allah SWT menyimpan 99 rahmat untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain, pada hari kiamat Allah SWT akan menghimpunkan 99 rahmat itu dengan satu rahmat dunia. Lalu dia akan merahmati hamba-hambanya dengan kesemua 100 rahmat itu. Amin. Amin ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawa pada satu ketika beberapa orang tawanan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Nabi SAW terpandang seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Apabila dia bertemu seorang bayi dalam kalangan tawanan itu, terus dia mengambil dan mendakapnya lalu menyusukannya. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apa pandangan kamu? Adakah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, demi Allah tidak. Lebih-lebih lagi jika tidak ada apa-apa paksaan supaya dia mencampakkan anaknya itu. Lantas baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya berkali-kali lebih daripada wanita itu mengasihi dan menyayangi anaknya. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menunaikan solah. Lalu kami pun berdiri bersolah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui, yakni yang baru memeluk Islam, telah berdoa dalam solahnya, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sahaja dan janganlah kamu merahmati sesiapa pun bersama kami. Setelah baginda SAW memberi salam, baginda SAW bersabda kepada orang kampung itu, sesungguhnya kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yakni jangan kamu risau, rahmat itu terlalu luas. Jika ia meliputi kesemuanya pun, masih lagi ia tidak sempit. Engkau sahaja yang menyangka ia sempit. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, setiap orang Yahudi atau Nasrani daripada umat ini yang telah mendengar akan kenabianku kemudian mati sedangkan dia tidak beriman dengan agama yang aku diutuskan membawanya, maka pasti dia dalam kalangan ahli neraka. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah, tentera Allah SWT. Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayat. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.